الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar? Masya-Allah. Insya-Allah seterusnya seperti mana kita dah mulakan semalam, kita akan menyambung membaca Asmaul Husna. Masya-Allah. Tapi yang tadi tu sebab memang bacaan daripada grup kita tentang Asmaul, memang daripada bacaan salah seorang staf kami, Ustaz Syafi'i. Jadi tak ada isu lah. Tapi Asmaul Husna kami dah cuba berapa kali, memang akan dapat warning daripada FB, pihak FB kena ada copyright. Jadi kita baca sajalah ya. Saya pasang dia jauh, kita sama-sama baca Asmaul Husna. Okey. Lepas ni saya akan terangkan lagi seperti mana semalam kita akan terangkan sedikit berkenaan dengan fadilat Asmaul Husna. Kali ini bukan terangkan sangat dah, lebih kepada saya tuliskan dalil berkenaan dengan tuntutan membaca Asmaul Husna, kelebihan kaedahnya sekali insya-Allah. Okay, kita baca Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya menyampaikan salam. InsyaAllah Ustaz boleh minta juga tim share-share dalam grup-grup macam biasa. Kita boleh juga bantu share kuliah kita ini dalam mana-mana grup taman, grup WhatsApp kan. Kita tekan link, lepas tu kita share. Kita jemput hadir ke kuliah pagi kitab Riyadhus Salihin, kitab taman-taman orang soleh. Maksud Riyadhus Salihin tu apa sekalian? Riyadh, taman Salihin, dan syarah penjelasan maksudnya adalah taman orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya mendoakan kita semua dalam rahmat Allah, dalam pengampunan Allah, dalam taufik dan hidayah.
Semoga Allah makbulkan segala hajat kita, Allah makbulkan doa kita. Semoga Allah sentiasa melindungi kita daripada segala mara bahaya yang kita tahu dan tidak tahu, yang kita nampak dan tidak nampak, daripada kalangan jin, manusia dan sekalian makhluk. Kita mohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala kejahatan seumpama seperti sihir, gangguan jin syaitan, dan juga segala melindungi kita daripada segala mara bahaya dunia dan akhirat. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, apa khabar? Dan anda mendengarkan saya hadir daripada mana? Saya tengok amin Yamai yang aminkan. Anda pun boleh sama-sama mendoakan untuk sahabat-sahabat yang sama-sama hadir. Waalaikumsalam Imah Razi, Cikgu Murni. Boleh jawab salam saya, Assalamualaikum. Kemudian boleh jawab anda apa khabar, anda sekeluarga macam mana. Kemudian doakan sikit. Semoga kita sama-sama membaca doa. Okey, Max Blue Ceras, daripada Ceras. Siri Zubaidah. Subhanallah. Julie Khalida. Ustaz Syahna, Nurul Ain, Anita Harun, Nurul Rahmah, Masya Allah. Aisyah 92. Umi Mahmud, khabar baik daripada Tanjung Malim. Eza Nur, IG dan FB. Oh, tengok dua-dua. Masya Allah. Aniza Bahari, Zukia, Rabiah, Dolah, Nafsiyah. Sahabat-sahabat di page pula, di kalangan Rohani dan Ghazali, Cik Nur, Rohani Muda, ya, Sari Mahmad, Arif dan Liana is watching hampir setiap hari. Siti Asia, Farah Hasia, Farah Adiba. Terima kasih yang bagi star. Awal-awal lagi dah bagi star. Permulaan dah bagi star. Star di FB ni dia berfungsi sebagai penyumbang. Subhanallah. Setiap star tu bernilai dalam 20 sen Malaysia. Jadi itulah, subhanallah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan berjuta-juta bintang di syurga, di langit. Okey. Zawiyah Kamrul Zaman, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik Ustazah. Semoga Ustazah dan sahabat siasa dan rahman Allah. Subhanallah. Zana Muhammad Zam, Rusina Muhammad Zaman. Ya, kami sihat, cuma hati pilu terkenang Bella, anak mangsa Down syndrome, mangsa dera. Salam dari Kuala. Ya, betul. Saya pun mengikuti kisah Bella. Mula-mula saya baca, saya tengok, memang sangat mengganggu, jadi kita berfikir, jadi terbayang Bella, menitis air mata. InsyaAllah pagi ni saya akan menukilkan sedikit cara ringkas tentang Bella. Kita sama-sama mendoakan. Kalau kita fikir secara logik akal kita lah kan, orang biasa ni, sebab kes tu jelas sangat. Ia ada bentuk penderaan, bukan kecederaan ke apa. Dan Bella pun ada sebut sikit-sikit kan. Dan ada juga report daripada orang yang pernah berada di situ kan. Walau bagaimanapun, kita tak pasti kenapa kes agak lambat dan tidak ada tangkapan lagi sehingga hari ini. Kita fikirkan mungkin ada saksi seorang dua kan. Saksi seorang dua, kemudian tak ada bukti pun, perubatan membuktikan itu kesan-kesan dera, bukan kesan jatuh, kesan luka apa semua. Ya, bukti ada, saksi ada, wallahualam. Tapi tangkapan belum dibuat. Kita pun tak pasti apa sebenarnya sedang berlaku. Dan kita mendoakan dan kita terus mendesak sehinggalah pelaku diadili. Subhanallah. Dan dalam proses ini janganlah pula kita silap mengadili dan menghukum orang yang tidak salah. Subhanallah. Alhamdulillah. Muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Jadi kalau siapa yang tak tahu pasal Bella, cuba search saja di internet ataupun di page di FB, search FB tu akan keluar cerita Bella. Subhanallah, Allah Akbar. Saya sendiri ada banyak pengalaman dengan anak-anak Down syndrome. Sebab bila saya kuliah dulu berkitab, pergi turun padang, ramai ibu lah totalnya bawa anak Down syndrome. Sebab mereka ni tak kacau orang, tak ganggu. Dia berbeza dengan anak istimewa yang lain. Dia boleh bawa diri. Dan ada satu kuliah saya di Senawang. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, hampir setiap kali saya kuliah kat situ seminggu sekali. Masa tu saya masih lagi mampu ada komitmen dengan kuliah berkala.
Alhamdulillah berkuliah kat situ lebih kurang hampir 2 tahun lah. Habis kitab tu, sambung kitab Riyadhus Shalihin pun kita baca kat situ. Subhanallah, hampir seminggu sekali tu ada seorang anak senior down lelaki sentiasa datang. Padahal mak dia tak datang, sesiapa tak datang. Dia macam tahu tau, dia macam tahu. Bila saya datang, lepas tu dengan jemaah, jemaah kat situ tak ramai sangat, dan 20 orang, 30 orang macam tu kan. Surau. Jadi dia akan duduk di belakang, dia duduk diam, kadang dia senyum. Ni, subhanallah. Masya Allah. Walaupun lepas tu bila tanya faham, kita tahulah kan, dia dah dewasa lah, umur 20 lebih macam tu. Dia dengar. Dan bila kita sebut pasal sugar, dia senyum. Bila sebut pasal neraka, kadang macam dia nangis. Macam faham tuan-puan sekalian. Tapi memang Down syndrome yang full Down syndrome lah, bukan mild ke apa. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya kadang ajak, mainlah duduk dekat. Lepas tu kami ada ambil gambar. Subhanallah. Begitu juga ada berapa lagi lah program-program yang mana mak dia cakap, Ustazah dia dengar, sebab saya selalu dengar ceramah, dia pun selalu dengar. Jadi dia bila tengok Ustazah, dia macam kenal Ustazah. Jadi Alhamdulillah, begitulah. Mereka ini adalah anak-anak syurga, dijamin syurga, anak istimewa yang Allah tidak kurniakan akal sebagaimana kita, tetapi beruntungnya mereka, subhanallah, kerana setelah mereka mati, mereka dalam keadaan kubur barzah yang baik, dan mereka telah dijamin syurga. Mereka tak ada taklif, tidak ada catatan dosa, tidak ada catatan dosa terhadap apa yang mereka lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Norainah, subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kan kita sama-sama mendoakan. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita akan sambung kuliah kita berkenaan dengan sabar. Kita dah yang pertama berkenaan dengan ikhlaskan hati dan menghadirkan niat. Yang kedua, kita telah pun menyentuh bab yang kedua, bab encik dapat ikhlas, bab taubat. Dan yang ketiga sekarang iaitu bab sabar. Subhanallah, siapa yang ikuti kuliah kita, hari ini siri yang keberapa ya Ustaz? Hari ini siri yang ke-26. Hari ini dah siri yang ke-26. Alhamdulillah. Siri yang ke-26. Semalam dah mula dah tajuk sabar. Dan saya kira perkongsian semalam sangatlah baik. Sangatlah baik. Siapa yang tak lihat, tengok balik pengisian semalam. Tajuk permulaan bab sabar. Sebab ada cerita, saya ada cerita sikit pasal Benji. Adalah beberapa kisah yang lain. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung bab sabar. Okey, kita akan terus pergi ke whiteboard. Jadi memang beza sikit bila tengok daripada kamera belakang. Kamera depan memang agak cantik, terang, tapi dia akan terbalik tulisan. Sebab saya guna whiteboard. Jadi standby dengan apa? Pen dan kertas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, semalam pun saya ada janji yang saya nak tuliskan. Saya nak tuliskan, Masya Allah. Okey, Encik, saya tolong pegang. Hari ni saya pakai hijau muda sangat. Siapa yang nak boleh pergi ke Galeri UAH, ada di Shopee. Ada di Shopee, Galeri UAH. Singgahlah, jalan-jalan ke kedai Alamaya kami, window shopping ke apa ke, tengok ada kerepek, ada macam-macam, ada makanan-makanan, produk makanan sunnah yang kita keluarkan. Nampak kembang sebenarnya, sebab tudung tu kembang kan, nampak Ustazah kembang. Okey, subhanallah. Okey, jelas ya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, berkenaan dengan Asmaul Husna. Yang pertama saya akan tuliskan hadis Nabi SAW. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis dulu.
puas hati tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gegar lah encik. Lepas tu kan nanti kan kita tarik tau. Nanti kita tarik apa? Selepas ni lah. Apa nama ni? Kapet ni. Sebab kaki sebelah duduk sini, sebelah ni. Kita tarik ke sana sikit. InsyaAllah. Saja. Tunggu cakap takut lupa Subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini berkenaan dengan Asma' Husna dulu sebab saya dah sebut semalam. Allahu Akbar. Tak jadi dah pula. Okey. Qala Nabi kita sebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah siapa yang nak tulis, boleh tulis ya. Inna lillahi tis'atan. Dan yang terbaiknya tulis, sahabat-sahabat tulis. Tis'atan. Inna lillah tis'atan. Wa tis'ina isman. Wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidah. Minta maaf lah ya tulisan saya ni. Lepas tu saya ni asyik padam-padam bila tak puas hati. Sebab saya bukanlah macam cikgu ke, pensyarah ke. Illa wahidan. Yang biasa tulis di papan putih. Biasa ceramah je kan. Illa wahidan. Man ahsaha. Yang penting jelas. Man ahsaha. Ini yang penting ni. Man ahsaha. Man ahsaha dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Saya tak tulislah hadis berapa ya, tapi hadis riwayat Bukhari. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama kita baca hadis Nabi ni. Ini hadis sahih berkaitan dengan Asma'ul Husna. Ustaz, tolong buka kipas satu. Okey. Sama-sama ya kita baca, ambil barakah membaca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Yang bermaksud qala Rasulullah, iaitu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillah, sesungguhnya ada penegasan di sini. Kalau kita cakapkan
Sungguh sangat. Beza kan? Sesungguhnya. Bila permulaan perkataan takkid, penekanan, inna, bukan semua hadis Nabi dimulakan dengan inna, firman Allah. Namun bila dimulakan dengan takkid ni penguat, ayat-ayat, perkataan penguat, maka ia sangat ditekankan dan dikuatkan. Maksudnya nak diberi perhatian. Nabi menyebutkan inna, sesungguhnya, lillah, bagi Allah. Sesungguhnya lillah, bagi Allah, tis'atan, sembilan. Tis'ah 9. Saya tulis je 9 ya. 99. Sebenarnya sambung ni 99. Dah jadi macam, sebenarnya perkataan bahasa Arab, tis'atan wa tis'ina. Tis'atan wa tis'ina. Maksudnya nak sebut 99. Macam tu lah ringkasnya. 99. Isman, nama-nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali 1. Diulang lagi. 100 kecuali 1. Kecuali 1. Maksudnya 100 tolak 1 jadi 99. Macam itulah ibaratnya. Nabi SAW dah sebut bagi Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali 1. Jadi ditegaskan lagi bahawasanya nama Asmaul Husna itu ada 99. Man ahsaha, sesiapa ahsaha, yang kalau perkataan dari sudut bahasa, yang menghafalnya, itu dari sudut bahasa ya. Dakhalal jannah. Dakhala ni fi'il madi, bukan perkara yang future tense, tapi past tense, bukannya present tense. Subhanallah. Jadi dia di situ ada makna jaminan. Dakhalal jannah, seolahnya ayatnya adalah dia masuk syurga. Ayatnya sebab ayat fi'il madi past tense, jadi dakhala, dia dijamin masuk syurga. Soalannya kita sebut, contohnya anak kami Atikah dengan Luqman tu, dia suka main chess. Lepas tu dia selalu masuk tournament kan. Lepas tu ayat saya, Atikah Luqman menang. Menang. Maksudnya bila sebut menang kan, kita dah faham maksudnya dia dah menang. Kalau dia orang pernah lah wakil negeri, macam tu lah. Kalau kita sebut akan menang, belum menang. Bila sebut Alhamdulillah Atikah menang, contoh, orang tahu dia perkataan menang tu, ia mewakili memang dah menang. Kalau akan menang, kita tahu akan, insyaAllah Atikah akan menang, macam tu kan. Ataupun dia tengah main chess, mungkin saya sebut Atikah sedang menjuarai. Kalau nampak contoh tengah main, lepas tu dah sampai peringkat akhir, dan nampak gaya pun memang boleh menang, Atikah sedang menjuarai. Maksud dia sedang. Jadi bila sebut Atikah menang, jadi bila disebut man asah, bagi siapa yang menghafalnya, dia masuk syurga, Masya Allah, seolahnya ada jaminan untuk masuk syurga. Jannah, syurga. Subhanallah. Di sini, perkataan di sini yang menjadi perbahasan ulama. Perkataan apa? Ahsaha. Subhanallah. Di sinilah perkataan yang menjadi perbahasan ulama. Apakah maksud ahsaha? Adakah dengan menghafal 99 nama Allah Asmaul Husna, dia dijamin syurga? Macam mudah. Jadi kita dah bacakan semalam perbahasan ulama, pendapat ulama ni, dan banyak kali dah pun saya sebutkan. Jadi antara maksud menghafalnya ahsaha ini bukan sekadar menghafal, tetapi memahami, kemudian menghayati, kemudian beramal. Subhanallah. Menghafal tu membaca kan. Ustazah, saya tak hafal, saya baca. Ya, itu peringkat atas.
lepas membaca kita hafal. Kena hafal tuan-puan sekalian. Saya pun ingat alhamdulillah. Kemudian kita memahami setiap makna Asmaul Husna. Kan? Apa maksud Ya Razak yang Maha memberi rezeki? Apa maksud Ya Muhaimin yang Maha mengawasi? Apa maksud Ya Hafiz yang Maha menjaga? Apa maksud Ya Wali? Wali penjaga juga. Wali ayah tu seorang wali kepada anak, pelindung. Subhanallah. Lagi Allah Ya Wasi yang Maha meluaskan. Lagi Allah ya Mukmin yang Maha menenangkan. Jadi kita dah mula memahami maksud. Kemudian kita menghayati, nak menghayati maksud deep lagi. Maksud tu apa? Kemudian beramal dengan nama Allah Asmaul Husna. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya ambil contoh satu nama. Nama Allah Asmaul Husna, nama Ar-Rahman. Contoh ya, nama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman membawa maksud yang Maha, secara umumnya yang Maha penyayangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha penyayang, Ar-Rahim yang Maha pengasih. Sayang dengan kasih, kasih lebih dalam. Ustaz, dia nampak tak ni? Kalau IG? Kasih lebih dalam, tuan-puan dimati Allah sekalian. Rasa macam, faham tak? Gitu sikit kan? Betul? Jadi memang kena adjust sebab duduk bawah sini. Okey, Ar-Rahman yang Maha penyayang. Subhanallah. IG okey? Tak payah tunduk. Bukan tunduk sangat. Sini, fokus sini. Okey, Subhanallah. Ar-Rahman Maha penyayang. Sifat penyayang Allah Ar-Rahman meliputi semua. Kita tahu maksud Ar-Rahman sama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Penyayang, kasih sayang Allah meliputi semua. Ini sikit baru ni, bukan masuk dalam sangat ni. Saya ini baru menghayati, memahami. Belum menghayati deep lagi. Meliputi semua. Meliputi semua termasuk siapa? Tuan-puan sekalian. Manusia. Okey, manusia yang beriman ataupun yang musyrik. Kasih sayang Allah, penyayang Allah meliputi semua manusia beriman atau musyrik. Yang sembah berhala pun, yang sembah apa pun, sama ada yang bersyukur, beriman pula, ada pula syukur dengan tak bersyukur ataupun kufur, kan? Subhanallah, tak kira lah. Orang musyrik, orang munafik semua. Manusia musyrik, manusia munafik semua. Okey. Semua. Binatang, tumbuhan, semua. Meliputi semua. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sekiranya bumi ini, Nabi kata, dia seberat sebelah sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kepada orang kafir makan dan minum. Maksudnya bumi ni dan isinya, dunia dan isi ni tak sampai pun seberat sebelah sayap nyamuk. Sebab kalau dunia sampailah berat sebelah sayap nyamuk, maka Allah tak akan beri pun minum kemewahan kepada orang kafir. Maksudnya apa yang Allah beri. Dan kita tahu orang terkaya di dunia pun semuanya non-Muslim. Kebanyakannya non-Muslim. Mungkin yang Muslim yang ke berapa ratus. Katanya sebahagian besar kekayaan dunia ini dimiliki oleh Yahudi, Israel, kan? Oleh non-Muslim. Sebab apa? Allah tak pandang sikit pun kekayaan dunia ni. Sebab apa? Dunia dan isi seluruhnya, nikmat yang terkandung di dalamnya, tak sampai pun seberat sebelah sayap nyamuk. Tuan-tuan sekalian, kalau lalat nampak lagi sayap dia. Tapi kalau nyamuk terlalu nipis. Kita nampak kalau nyamuk terbang, nyamuk saja. Kita tak nampak sayap dia. Okey, subhanallah. Kasih sayang Allah meliputi semua. Tetapi Ar-Rahim, pengasihnya Allah, kan, kasih Ar-Rahman, kasih sayang, tapi kasihnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Subhanallah. Di sana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah memiliki
100 cinta. Allah memiliki 100 cinta. Subhanallah. Allah memiliki 100 cinta, 100 kasih sayang dalam ni lah. Subhanallah, Allah memiliki 100 cinta, kasih sayang, begitulah. Dan Allah menurunkan ke bumi hanya satu saja. Boleh tak Ustaz carikan hadis tu? Bila Ustazah bacakan hadis, sama juga pasal 11 sayap nyamuk tadi, tolong tim penyelidikan atau siapa yang bertugas, tolong berikan terus kepada Ustaz. Sama juga dengan hadis Nabi yang Allah memiliki 100 kasih sayang. Hanya satu sahaja Allah turunkan ke bumi, yang mana dengan satu itu mencukupkan manusia saling berkasih sayang, suruh binatang saling berkasih sayang. Masya Allah. Dan Allah menyimpan 99 kasih sayangnya itu untuk diberikan di akhirat kelak. Dan itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Okey, ini hadis, ia merupakan hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Hadis sahih lah ni tuan-puan sekalian. Mungkin kita tak biasa dengar. Ini pun melibatkan apa? Sifat Allah ya Rahman ya Rahim. Sebab itu kita kata, kalau pergi kepada menghayati, itu yang kita perlukan rujukan kitab. Luas lagi maksud yang kita akan faham daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Okey, antaranya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat. Rahmat Allah. Ustazah, tak ada pun nama Allah Asmaul Husna Rahmat. Rahman Rahim itulah. Subhanallah. Pada hari dia menciptakannya, dia menjadikan sebanyak 100 rahmat. Dia menyimpan di sisinya 99 rahmat. Dia hantar kepada seluruh makhluknya satu rahmat. Allah menurunkan 100 rahmat di muka bumi ini. Allah turunkan 100 rahmat di muka bumi ini. Seandainya orang kafir tahu tentang semua rahmat yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan berputus asa daripada memasuki syurga. Seandainya orang beriman tahu semua azab yang ada di sisi Allah, dia tidak akan berasa selamat daripada neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, dia ada contoh ayat yang lain, hadis Nabi yang lain, Sahih Muslim. Tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim pula. Nabi SAW bersabda, Allah telah menjadikan rahmat 100 bahagian. 100. Boleh catat ya hadis ni. Allah menciptakan 100 rahmat. Dia menyimpan di sisinya 99 rahmat dan menurunkan ke bumi satu rahmat. Disebabkan satu rahmat itu, makhluk saling berkasih sayang, sehingga haiwan mengangkat kakinya daripada anaknya kerana takut terpijaknya. Subhanallah. Ada lagi lah beberapa hadis Nabi SAW yang mana dalam riwayat yang lain, Sahih Muslim yang lain, Nabi menyebutkan 99 rahmat lagi adalah untuk hari kiamat. Masya Allah. Jadi kesimpulan daripada hadis tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 100 rahmat. Allah menurunkan ke bumi satu rahmat. 99 lagi disimpan untuk akhirat. Dan para ulama mengatakan 99 rahmat untuk akhirat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang soleh. Yang mana Allah akan ampunkan. Allah akan naikkan darjat. Allah akan belah kasihan kerana rahmat kasih sayang Allah yang sangat besar di akhirat kelak. Bayangkan, hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi yang menyebabkan manusia saling berkasih sayang. Binatang saling berkasih sayang. Sehingga Nabi SAW sebut, sehingga binatang akan mengangkat kakinya. Kan? Bimbang takut terpijak anaknya. Masya Allah, disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila sebut Asmaul Husna, bila masa beramal ni antaranya adalah menghidupkan Asmaul Husna dalam diri kita. Itu dia. Subhanallah. Yang ni tuan-puan sekalian kena jelaskan dengan baik supaya tak salah faham. Tapi saya nak bagi mudah faham dengan Ar-Rahman ni, Allah yang Maha Penyayang meliputi semua. Manusia beriman ke, yang kafir ke, yang orang beriman yang syukur ke, tak syukur ke, tutup aurat tak tutup aurat ke, solat tak solat ke, nipu tak nipu ke, apa semua ke. Subhanallah, sayang Allah meliputi semua. Bahkan kalau seorang tu dah bunuh orang, kan, dah rompak, lepas tu bunuh orang, lepas tu rogol lagi. Contoh saya bagi bayangan ni. Rogol lagi, dah bunuh pula, masuk penjara. Dan penjara tu dapat makan tak?
dapat makan, dapat tidur. Subhanallah. Sebab itu nak disebutkan sayangnya Allah kepada sekalian makhluk itu tidak ada syarat. Subhanallah. Tak syarat kamu beriman baru Allah beri rezeki. Tak syarat kalau kamu solat barulah bisnes kamu berjaya. Tak. Kita tengok ramai orang Islam tak solat tapi bisnes berjaya. Seksi tak pakai seksi ketat tak pakai tudung apa tapi berjaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun ada perbezaan kasih sayang Allah. Sama ada Allah memberikan kasih sayangnya kerana kebencian ataupun kerana kebencian ataupun kerana kasih sayang. Kerana kemurkaan ataupun kerana kasih sayang. Tuan-puan sekalian, kita tengok kisah Tan Sri P. Ramlee kan, arwah almarhum Tan Sri P. Ramlee buat kisah anakku Sazali. Kan sayang kan, bagi. Akhirnya apa? Sazali jadi anak derhaka. Subhanallah. Dan anakku Sazali pada hari ini sangat ramai, sangat banyak. Di hadapan mata saya tengok bagaimana anak menjawab tinggi suara, buat muka, mendengus kepada ibu dia. Ya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ya, ibu tu, ayah tu sayang sangat Sazali. Bagi. Akhirnya anaknya rosak. Dan ramai manusia yang Allah bagi tapi dia sangat jauh dengan Allah, dia rosak. Sebab itu, syukurlah kita. Sebab apa? Allah ada beri kita nikmat, Allah beri juga ujian sebagai peringatan. Macam ibu ayah kita didik kita. Ada kasih sayang, ada juga hukuman bila buat salah. Bila buat salah, kita dihukum. Sakit, pedih, sedih. Begitu juga, bila kita ada buat salah, buat dosa, Allah berikan kita ujian. Kalau tak bentuk ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Sehingga kan ada sahabat-sahabat Nabi menangis bila ditanya kenapa? Aku telah lama tidak diuji oleh Allah. Aku bimbang Allah tidak memberikan perhatian kepadaku. Mereka tu bimbang kalau tak diuji. Kita pula, alhamdulillah seminggu ni hidup smooth je kita katakan. Tetapi bagi mereka pula, ujian itu adalah tanda sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dimensi ujian ni kita perlu lihat daripada persepsi yang berbeza. Kita dah dewasa tuan-puan sekalian, kita dah makin tua, kita dah dekat dengan mati. Bahkan kita perlu dah memahami hakikat ujian adalah tanda cintanya Allah. Seorang ibu ayah yang betul-betul mencintai anak, jelas visi dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Jadi bila nak buat proses pemilihan daripada api neraka Allah, memang perjuangan, sakit tuan-puan sekalian. Berjuang. Ya, paksa anak baca Quran. Anak kalau boleh nak main game tak payah paksa. Tengok TV, tengok kartun tak payah paksa. Tapi baca Quran susah. Zikir susah. Belajar susah. Subhanallah. Sebab itu bila sebutnya perjuangan untuk dapat syurga Allah, misi laluannya yang susah-susah, sedih, sempit, letih tu tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi semua itu ujian. Mujahadah itu satu ujian. Selepas ini, bila kita datang ujian, pertama Allah dah bimbing kita. Apabila kamu diuji, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apabila kamu ditimpa musibah, alladzina idza asabatuhum musibah, musibah kecil ke, besar ke, ringan ke, biasa-biasa je ke, walaupun kita kata alah dah biasa dah, benda ni benda biasa, kena kecam biasa. Orang yang beriman bila ditimpa musibah, dia terus sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datangnya daripada Allah. Inna sesungguhnya, lillah, inna lillah, sesungguhnya semuanya daripada Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, kepadanya lah dikembalikan semuanya. Kita semua akan kembali. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sambung lagi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat daripada Tuhannya. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, itu ayat surah mana Ustaz? Tolong cari kalau sebut. Saya ni tak ingat surah mana, ayat mana tu saya tak ingat. Jadi saya nak tulis sebenarnya supaya kita semua ayat tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Subhanallah, Ustazah harap tim pendidikan pun get ready, bagi je walaupun Ustazah tak minta, dengar tu bagi, sebab saya memang ada nak sebut
ayat surah mana, cuma saya tak ingat. Kalau kalian nak rujuk kan. Masya Allah, Allah menyebutkan ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat salawat daripada Tuhannya. Salawat bermaksud rahmat. Apa pula maksud rahmat? Pertolongan Allah, kalau sakit Allah sembuh, kalau sempit Allah lapang, kalau miskin Allah berikan rezeki kecukupan. Dalam kebuntuan Allah buka jalan keluar. Wa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena penuh. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak sambung sikit lagi. Nama Allah Asmaul Husna ni, Ar-Rahman, meliputi semua. Ar-Rahim kita dah sebut. Allah simpan 99 rahmatnya untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan hamba-hambanya yang beriman di dunia, cara Allah tunjuk kasih sayang berbeza. Dengan Allah tunjuk kasih sayang kepada non-Muslim, ataupun orang yang munafik, ataupun orang yang melakukan maksiat. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, Masya Allah, ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Ada dalam buku ni, Sahabat Dunia Akhirat. Ini buku pertama saya dan masih lagi jadi bestseller. Dalam tempoh 2 bulan, dah habis terjual lebih kurang 40,000 naskah. Dalam buku ni santai. Anak-anak, remaja, sekolah rendah pun semua nak baca insyaAllah. Dengan persembahan yang cantik di dalamnya. Setiap bab disampaikan dengan santai, simple, tapi ada ayat Quran, ada hadis Nabi dan ada kisah. Semuanya telah ditasaikan. Hanya hadis yang sahih di dalam buku ini dan riwayat-riwayat kisah yang sahih. Jadi jangan ragu-ragu, telah ditasaikan oleh guru-guru. Macam tu. Subhanallah, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikannya ujian. Jika dia sabar, maka dia mendapat redha Allah. Jika dia redha dengan ujian tersebut, maka dia dapat redha Allah. Namun jika dia murka, dia marah, maka dia juga dapat kemarahan Allah. Ustaz ambil je ayat tadi, Ustaz search dekat Al-Quran. Kan biasa Al-Quran.my apa tu kan? Cari je ayat tu. Mesti dia dapat ayat sambungan sebelum selepas. Okey, subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey. Bagaimana kita nak beramal menghidupkan Asmaul Husna dalam diri kita? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bagaimana nak menghidupkan Asmaul Husna ni maksud dia? Okey, Masya Allah. Bila kita melihat, contohnya, ada orang yang sangat penyayang. Kita tengok ada orang yang sangat penyayang. Dia sabar dengan anak dia. Kita baca kisah dia, kita tengok dia, ya Allah, dia punya sayang pada anak dia. Kita tengok ada kucing. Kami pun ada pelihara kucing. Kita boleh tengok si ibu punya sayang pada anak tu. Ya. Subhanallah. Ya, ayat tu tadi adalah surah Al-Baqarah 156 dan 157. Wa ulaika humul muhtadun. Salawatu min rabbihim wa rahmah. Oh, tinggal salawatu min rabbihim wa rahmah. Ada perkataan wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Tu betul. Okey. Subhanallah. Lepas ni saya nak tulis Ustaz cari yang tak payah nak skip tu. Tim bantu, boleh snapkan ke bagi pada Ustazah, bagi kat Ustaz, tolong tim aktif sikit. Masya Allah. Sebab saya kan di rumah. Jadi tim sebenarnya ada je bertugas di on standby saja. Jadi kita minta lebih cekap. Okey, sahabat-sahabat, saya tengok kucing pun penuh kasih sayang. Bila kita tengok, ya Allah, subhanallah, punyalah dia sayang pada anak dia kan. Sebenarnya kucing tu dia beranak dalam kawasan rumah kami, dalam kawasan rumah. Lepas tu kami tak tahu berapa lama dia duduk di bawah satu tempat. Tahu-tahu 4 ekor anak. Lepas tu kami tanyalah dalam grup taman, tak ada siapa punya. Tak sampai hati, kita dah bayang, takkan nak pergi buang, nak pergi tak mana. Lepas tu dalam tempoh kami pun buat keputusan, bincang dengan anak, betul ke nak jaga? Sebab apa? Sebelum ni anak-anak memang dah selalu minta nak kucing. Tapi saya bimbang tak boleh nak jaga dengan takut pergi buang najis ke jiran sebelah. Lepas tu saya sendiri macam, bukan saya tak suka kucing, tapi saya takut saya tak mampu nak jaga kebersihan. Dan juga yang paling saya bimbang, mengganggu jiran. Itu yang saya paling bimbang. Lepas tu duduk mesyuarat dengan anak,
Sanggup bersihkan najis dia, sanggup tukar, sanggup bersihkan selalu, jangan ada bau, sanggup urukan semua, sanggup semua sanggup. Kami pun pergi belilah perkara-perkara yang berkaitan dengan kucing. Mulalah baca, lepas tu rujuk ada orang yang jiran tu memang rumah dia bersih, kucing dia pun tak ada berak mengata. Subhanallah. Dan saya menyaksikan ialah bila dah ada kat rumah. Saya memang dibesarkan, mak saya memang pelihara banyak kucing. Hari-hari beli ikan apa semua, ya dibesarkan. Cuma kat rumah kampung, kawasan luas, jadi taklah ganggu jiran. Kita duduk dalam taman. Kita fikir semua tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, bila tengok apa yang kita faham, kaitkan, ya Allah, Allah penuh dengan kasih sayang. Dan bila kita nampak kucing, kita memuji Allah. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Allah yang penuh dengan kasih sayang. Allah memberikan kepada ibu kucing ni kasih sayang yang besar yang dia tunjukkan kepada anak-anak. Lepas ni, yang ditunjukkan kepada anak-anak. Subhanallah. Bila kita tengok ada seorang ibu yang sangat penyayang, ya, kita puji dia. Ya Allah, kasih sayangnya dia. Dia tu penyayang sangat. Lalu kita sebenarnya hakikatnya memuji siapa? Allah lah yang menjadikan dia penuh kasih sayang. Kita tak boleh sebut memanglah semua mak mesti sayang anak. Tak, ada ibu yang dera anak. Ada ibu yang bunuh anak. Ada ayah yang cabul dan rogol anak. Sebab itu, bila kita lihat ada orang berikan kasih sayang, kita kata, ya Allah, penyayangnya Allah. Kalau kita nampak dia tu penuh dengan kasih sayang, sebab itu, Nabi SAW bersabda, bila ada seorang bercerita, tadi aku melihat seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat. Masya Allah. Lalu dia bercerita, wanita itu kan ada kurma, ada 3 biji kurma, lepas tu ada 3 orang anak. Masya Allah. Kemudian dibagikan kurma itu kan, dia bagikan kurma, ada, saya tak ingat, 1 biji ke 2 biji. Dia bagilah kurma kepada anak-anak pun makan. Tinggallah sebelah untuk dia. Tiba-tiba 3 orang anak tu nak lagi kurma. Padahal lapar semua ni. Ibu ni lapar, anak-anak lapar. Ini bukan kurma makan sebab ini adalah kurma yang menjadi bekalan makanan. Dengan anak yang lapar, ibu ni pun kelaparan. Lapar, bukan lapar sikit-sikit, lapar betul-betul. Lalu bila dibagikan kurma, tiba-tiba ibu ni nak suap pada mulut. Kemudian si anak minta lagi. Lalu dia pun belahlah kurma tu, bagikan lagi. Ini ada hadis. Boleh carikan tak hadis tu? Tu pun saya nak tengok. Ada hadis Nabi SAW. Ketika bagikan kurma tu, kemudian bila dah dibagi kurma tu, tuan-puan sekalian, ibu ni bagi dan ibu tu tak makan. Lalu sahabat ni bercerita kepada Rasulullah, kata sesungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih hebat daripada itu. Allah lebih kasih, Allah lebih sayang. Subhanallah, tuan-puan di mata Allah sekalian, kita ni pun kurang syukur, banyak tidak syukur dengan Allah, betul kan? Kita sendiri ni banyak sangat nikmat, tak terhitung, tapi ibadah kurang, dosa masih buat, tapi Allah tetap meneruskan segala bentuk kasih sayang yang ditunjukkan kepada kita. Subhanallah, Allah Akbar. Contoh kan, kita tengok ada seorang suami lembut sangat dengan isteri, cakap lembut, layan lembut, panggil dengan kasih sayang, sayang, panggil kan, yang darling, contoh kan, kita kata, ui lembutnya, penyayangnya. Kita kata, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan suami itu hati yang penyayang. Dan lembut tu, Allah ya Latif yang maha lembut. Allah ya Latif yang maha lembut, lembutnya lah. Jadi tuan-puan sekalian, siapa yang dah selalu dengan Asma'ul Husna, dia akan ada satu peringkat yang mana, bila dia nampak je sesuatu dalam dunia ni, nampak manusia ke nampak binatang, dia mesti membesarkan Allah. Dia tengok alam, Allah ya Khaliq yang maha menciptakan, indahnya ya Allah. Allah ya Bari yang mengaturkan semuanya. Allah ya Bari yang maha baik. Ya Allah, nampak ada orang baik, bila nampak susah terus berhenti. Ya Allah ya Bari yang maha baik. Ya Allah, kau jadikan orang ni baik sungguh. Masya Allah. Allah ya Badi yang menciptakan keindahan. Kita kata, ya Allah, indah sungguh ciptaan Allah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan di mata saya, itu sikit, bukan deep sangat. Jadi nak beramal tu, Ustazah nak beramal macam mana? Saya ada masalah, susahlah nak sabar Ustazah. Nama Allah yang 99, namanya Allah ya Sabur. Allah ya Sabur. Betul kan? Nama Allah yang 99 ya Sabur. Jadi boleh je kita zikir, ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur. Allah yang maha penyabar, Allah yang maha penyabar. Masya Allah. Ada tak hadis Nabi berkenaan dengan yang kasih sayang tu? Ada. Saya tak ingat berapa biji kurma tu. Yang mari cerita kepada Rasulullah, aku lihat ada seorang ibu yang sangat penyayang tu. Kemudian jawapan Rasulullah sebenarnya lebih tepat.
Cuma nak sebutkan Allah lebih penyayang daripada ibu tersebut. Nabi ada bagi perumpamaan tak silap saya. Jadi itu ada hadisnya. Saya rasa Ustaz tak payah search. Ustaz tunggu saja pada tim penyelidikan. Mungkin ada dia orang dah bagi dalam WhatsApp. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, insya-Allah sekarang kita minta maaf. Tapi kita akan habis hadis Nabi berkenaan dengan, saya sebut juga Asmaul Husna sebab dah banyak kali dah saya sebut. Jadi saya rasa macam saya sebut nak tuliskan hadisnya. Jadi hari ni kita dah tuliskan. Okey. Okey. Kan semalam kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ada perkataan, kita dah bincangkan perkataan isbiru. Okey, sebenarnya sambungan ya ayyuhallazina amanu sabiru. Okey. Lepas tu yang kedua wasabiru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Tak ada lagi ke Ustaz? Wasabiru. Isbiru, wasabiru, kemudian warabitu. Okey. Warabitu. Warabitu. Sebenarnya saya bukan tekan ustaz, saya minta dengan tim penyelidikan sebenarnya. Sebab senang saja sekarang ni, main search my Google saja, lepas tu bagi link. Masya Allah, isbiru wasabiru warabitu. Kita bincang dah semalam, isbiru ni adalah fi'il amar. Dan apa yang Allah perintahkan untuk sabar dalam 3 perkara. Ulama membincangkan ini adalah sabar adalah wajib. Sabar hukumnya adalah wajib. Kita dah jelaskan detail semalam. Kemudian sabar ini ada dalam 3. Sabar hukumnya adalah wajib. Kemudian ada 3 keadaan kita sabar. Tuan-puan ingat tak semalam? Ada 3 keadaan. Iaitu sabar dengan taat untuk mentaati perintah Allah. Sabar tinggalkan maksiat. Saya pun tengah sabar ni. Sabar taat, sabar tinggalkan. Kemudian sabar dengan ujian. Ujian ada bentuk nikmat juga ujian. Musibah pun ujian. Okey, kemudian wasabiru. Wasabiru. Sekarang semalam kita dah kupas banyak dah tentang isbiru. Sekarang kita nak fokus kepada wasabiru. Bila sebut isbiru kemudian wasabiru, wasabiru adalah dan kuatkanlah kesabaran. Wasabiru dan kuatkanlah kesabaran. Masya Allah. Ataupun tambahkan. Kuatkanlah ataupun tambahkan ataupun kuatkanlah kesabaran. Wasabiru. Subhanallah. Wasabiru bermaksud, kalau kita tengok tuan-puan sayang, kenapa kan? Kenapa diulang? Dalam satu ayat, Allah SWT berfirman, isbiru, bersabarlah, wasabiru. Dan kalau kita tengok, dan bersabarlah. Dua-dua suruh sabar. Sabarlah dan sabarlah. Soalannya begitu. Kenapa diulang sampai 2 kali? Isbiru kan? Ya ayyuhallazina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian wasabiru dan kuatkanlah kesabaranmu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kita tengok antara tafsir ulama adalah dan kuatkanlah kesabaran kamu membawa maksud melebihi kesabaran orang-orang kafir.
Maksudnya ialah hendaklah kamu melawan orang kafir dengan bersifat sabar, maka janganlah kesabaran mereka lebih kuat daripada kesabaran kamu. Masya Allah. Semua kitab menerangkan perkara yang sama. Tuan-puan sekalian, orang musyrik ke, orang munafik ke, orang yang buat maksiat ke, kan, orang fasik, orang buat maksiat. Orang munafik, orang yang menipu lah. Dia kata dia beriman tapi dia tidak beriman. Orang musyrik yang jelas-jelas buat syirik. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, mereka semua pun sabar. Kalau kita tengok orang bukan Islam pun diuji. Diuji susah, diuji miskin, diuji sedih, kehilangan orang tersayang. Lepas tu, subhanallah, para musuh Islam, Yahudi, Israel sendiri, tak tidur malam untuk merencana ni. Soalannya mereka yakin itulah perjuangan mereka. Mereka juga menempuh bahaya. Kan? Mereka juga melakukan pengorbanan. Masa, tenaga, wang ringgit. Untuk memastikan mereka boleh capai perjuangan mereka yang mereka pegang, yang mereka percaya, yakini tu. Jadi, sebab apa Allah menyebutkan isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan teguhkan kesabaran. Maksudnya Allah nak beri penekasan pada kita, sabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Kena lebihlah daripada orang kafir. Kerana apa? Orang musyrik, dia sabar tak dapat apa-apa. Kamu pula bila sabar dapat syurga. Kamu pula bila sabar, kalau kamu sabar yang tu apa senang, bukan duduk diam. Kenapa tu? Tengah sabar. Ya betul, salah satu ciri-ciri orang yang sabar, dia tahan lidah dia tahan diri dia daripada kata apa-apa. Dia tahan. Subhanallah. Masya Allah. Tapi sabar juga membawa maksud dia menahan diri daripada perkataan keji, perkataan marah. Tetapi tuan-puan sekalian, dia juga menahan dirinya daripada, bukan dia menahan dirinya, dan dia juga adalah orang yang membuat tindakan. Subhanallah. Contohnya, dia pun tulis sikit, kemudian dia forward pada orang tu. Ada orang kata, sabar je lah, tak payah balas apa yang dia cakap tu. Lepas tu ada orang pula, okeylah aku tak balas, tak apa. Ada orang dia tulis elok-elok penjelasan dan dia letak kepada, contohnya ada orang dia macam post benda yang menyebabkan orang salah faham terhadap kita. Ataupun berunsur fitnah, sampai orang komen teruk apa semua. Kita pun berikan jawapan. Harap pihak admin boleh, contoh kita sebutkan admin boleh jelas sekian-sekian apa yang saya sampaikan gini-gini. Mungkin orang kata, Ustazah dah tak boleh sabar lah tu sampai balas macam tu. Tetapi tuan-puan sekalian, kalau tak boleh sabar, maki hamun, marah, apa semua. Tapi bila kita jelaskan cara baik, itu maksudnya sabar juga maksud kita bertindak mengikut syariat. Kita bertindak mengikut iman. Kita bertindak mengikut ilmu, bukan mengikut hawa nafsu. Faham ya? Jadi tak semestinya sabar kena diam, tak bertindak, tak apalah, biarlah orang nak buat, kita tak buat. Tapi kalau dah kita boleh halang perbuatan buruk dia dengan tindakan, itu jauh lebih baik. Itu termasuk dalam nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi kalau nak berdiam dan memilih diam dan kita kata itu sabar, maka silakan. Sebab itu ada wanita-wanita yang pergi report polis, report doktor. Bila dia kena itu adalah satu tindakan sabar yang sangat terpuji. Maksudnya dia bukan, ada orang diam, merahsiakan, sampailah dah tua. Saya dulu ada pengalaman, ada kes wanita tak boleh nak berjalan, lumpuh. Subhanallah. Kes, lepas tu dia nak mohon cerai, tapi dialah kita pejabat unsur tu tingkat 3, jadi kita turun ke bawah dia dengan kursi roda. Ceritanya sepanjang perkahwinan kena dera dan efek yang paling teruk dia sampai lumpuh. Yelah, suami pijak atas kaki tu banyak kali apa semua, sampai lumpuh, tak boleh gerak. Jadi sampai tahap tu barulah dia nak minta cerai. Selama ni dia simpan. Masya Allah. Mungkin ada orang kata, dia tak boleh tahan lah tu yang tak. Bila dia awal lagi, bila dah kena dera kan, sepatutnya orang yang sabar sebagaimana syariat, dia mencegah kemungkaran itu berlaku, dia buat report segera. Subhanallah, muslimin muslimat. Wasabiru adalah kuatkan kesabaran, tambahkan kesabaran di atas kesabaran yang ada. Dan kena kuat dan kena banyak lagi sabar berbanding orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. Mereka sabar tak dapat apa-apa, tapi kita sabar. Allah menjanjikan antaranya adalah dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat kelak tanpa dihisap, tanpa dihitung, banyak sangat.
Dan banyak lagi lah ista'inu, orang yang sabar dapat pertolongan Allah. Okey, perkataan warabitu. Warabitu kalau ikutkan dari sudut bahasa, berdasarkan wazan sabiru mengandungi makna musyarakat atau kuasaan perbuatan antara dua. Okey. Kalau rabitu pula asal perkataan dengan makna menambat sesuatu dengan tali. Rabitah mengikat. Warabitu mengikat. Perkataan rabitu tu maksud asal mengikat. Ataupun boleh juga mengikat dan menambat. Yalah, samalah tu mengikat ataupun menambat. Subhanallah, warabitu. Tetapi yang nak dimasukkan dalam rabitu di sini adalah ikatan. Warabitu dan ikatkanlah. Ataupun warabitu dan teguhkanlah. Teguhkan ataupun ikatlah. Ikatlah dengan kuat. Rabitu ni diikat tambat dengan kuat. Isbiru, cuba tengok. Ayat ni semua ada kaitan. Bersabarlah, wasabiru, dan tambahkan kesabaranmu. Warabitu, dan ikat kuatlah kesabaran kamu ni. Dahlah sabar, tambahkan kesabaran. Warabitu, dan teguhkanlah, ikat kuatlah kesabaranmu itu. Apa dia? Di atas jalan perjuangan. Teruskanlah berjuang di jalan Allah. Okey, teguhkanlah, ikatlah kesabaran di atas jalan perjuangan. Di atas jalan perjuangan. Muslimin muslimat, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumi fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Berkawal di sempadan negara Islam dengan negara musuh dan berjihad di jalan Allah selama satu hari adalah lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di atasnya. Subhanallah, sebab itu besar sangat pahala orang yang jadi askar, menjaga di sempadan dan sebagainya. Kan dia menjaga sempadan negara Islam dengan negara musuh dan berjihad di jalan Allah. Satu hari itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, firman Allah ini memang disusun oleh Imam Nawawi untuk menjadi muqaddimah bagi bab sabar, iaitu surah Al-Imran ayat 200. Surah Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersabar dan kamu kuatkanlah kesabaranmu dan kamu ikat teguhlah. Teruslah berjuang di jalan Allah. Ikatlah tali kesabaran kamu untuk terus berjuang. Untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di sini ada lagi penjelasan tentang berjuang. Berjuang di jalan Allah ini luas. Sama ada kita berjuang di medan perang, jaga sempadan dan kita tak mampu. Dan itu bukan peluang yang kita ada di Malaysia ni. Pertama, kita ada perjuangan yang lain. Kita berjuang di jihad apa? Itu jihad di fisabilillah, betul-betul di medan perang. Tapi kita ada jihad dalam jihad ekonomi. Kan, kita berniaga, kita bekerja. Itu perjuangan kita. Cari rezeki yang halal. Daripada rezeki halal itu, kita terus allocate. Mana untuk keperluan kita, mana ibu ayah, mana orang yang susah, mana untuk perjuangan Islam. Kita pun hantarlah, mungkin ada jemaah Islam di Malaysia sendiri, ada jemaah Islam di luar negara, di Palestin, di Syria, di mana-mana negara yang memerlukan keuangan. Subhanallah. Itu jihad. Ada orang kerja, ada orang tu berniaga kan, Ustazah, saya sebenarnya rezeki dah cukup walaupun sederhana, tapi rezeki yang suami saya bagi cukup, alhamdulillah, nafkah walaupun sederhana. Tapi Ustazah, saya berniaga ni dan saya niatkan hasil pada perniagaan saya ni semuanya 100% untuk kami sama-sama jadikan itu bahagian untuk infak. Dan saya lihat hasil ni memang cepat sangat berkembang. Perniagaan ni sangat-sangat cepat berkembang. Masya Allah. Tapi sebagaimana diniatkan daripada awal, Ustazah suami saya pun setuju dan redha. Saya ambil masa sehari. Saya tak akan ambil masa banyak sebab tanggungjawab saya di rumah. Tetapi apa yang saya buat hasil pada berniaga ni, saya tak terfikir pun untuk beli barang saya ke apa. Sebab saya tak nak lagi daripada niat. Dapat je infak sana, infak sini. Subhanallah. Saya kata apa yang puan buat ni sama seperti salah seorang isteri Nabi. Tapi saya lupa, salah seorang isteri Nabi SAW yang pun bekerja cari rezeki, tapi bila Rasulullah tanya kenapa, kata dia nak melakukan sedekah daripada titik peluhnya.
Masya Allah. Jadi dia kerja semata-mata untuk dapat duit, untuk dapat belanja, untuk disedekahkan. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut perjuangan, ada jihad ekonomi, ada jihad ilmu. Subhanallah. Ini semua sedang berjihad. Menuntut ilmu, menuntut sabar, masa, tenaga. Betul kan? Jihad ilmu. Menyampaikan ilmu, menuntut ilmu sampai ke mati. Masya Allah. Jadi itulah antara jihad. Jihad fisabilillah juga kalau di Malaysia ni, mereka pemimpin-pemimpin kita sedang berjihad. Kan? Melawan musuh yang tak nampak, COVID-19. Jihad melawan, ialah macam-macam lah berlaku dalam Malaysia sendiri, non-muslimnya, liberalnya, sekularnya, feminismnya. Subhanallah tuan-tuan sekalian, mereka juga sedang berjihad. Jadi tengok adakah kita sekarang berada di jalan jihad, berjuang di jalan Allah, ataupun langsung tak ada kaitan. Hidup kita rupanya berjuang untuk diri sendiri saja, berjuang untuk kehidupan kita saja. Adakah kita ada berjuang untuk agama Allah, berjuang untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sebab kita mengharapkan, sangat memerlukan mati syahid dan mati berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara bentuk-bentuk perjuangan. Ustazah, saya suri rumah je, saya berjuang apa? Tuan-puan, suri rumah, sekarang duduk kat rumah suami, memang jihad. Antara jihadnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau ikutkan kita nak relax-relax, golek-golek sambil tengok TV, lepas tu makan, relax, solat, baca Quran, lepas tu kan kita nak macam tu. Tapi kita jihad lawan hawa nafsu, jangan buang masa tuan-puan sekalian. Banyakkan membaca hadis Nabi, banyak membaca Al-Quran, zikir, tambahkan zikir, kurangkan waktu untuk berhibur. Berhibur ni macam garam dalam makanan. Kalau berlebihan, makanan jadi rosak, tak sedap. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kesimpulan perkongsian kita pada hari ini, kita dah mula dengan Asmaul Husna tadi. Kemudian kita dah mula dengan bab sabar. Alhamdulillah, mukadimah bab sabar kita dah habis. Sebab sebenarnya ada lagi firman Allah berkenaan dengan bab sabar. InsyaAllah esok kita sambung membaca hadis yang pertama berkaitan dengan sabar. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan, ada gangguan-gangguan sikit dalam penyampaian tadi. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sehingga bertemu pada pagi besok. Esok pagi Rabu ya. Esok pagi Rabu. Subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian.